Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini, dalam kuliah zuhur setiap hari sebelum kita sama-sama melaksanakan solat zuhur secara berjemaah. Dan kalau ikut jadual asalnya pada hari ini, pada petang ini, kita akan dihadiri oleh seorang tokoh pendakwah yang juga terkenal, Brother Sylvester, Nicholas Sylvester. Tetapi ada sedikit miscommunication. So hari ini kita, insyaAllah kita akan berjumpa dengan beliau dalam pertemuan yang akan datang. So dalam ruang yang masa dan hari ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sedikit sebanyak jika ada manfaat yang boleh kita sama-sama ambil, boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Hari ini kita berada dalam bulan Muharram. Waktu bulan Muharram 8 Muharram. Besok 9 Muharram, lusa 10 Muharram. 10 Muharram ini terkenal dengan hari yang kita sebut sebagai Ashura. Hari Ashura. Ashura ini ambil daripada perkataan bahasa Arab Ashir. Ashir ini hari ke-10. Ashura ialah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram yang merupakan antara bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ashura ini, orang Melayu dulu masyhur dengan buku Ashura. Orang Melayu dulu lah. Kalau kat kampung sekarang ni mula buat buku Ashura, tak ada masalah. Cuma bulan 10 Ashura ataupun hari Ashura, 10 Muharram, satu perkara yang Nabi SAW galakkan ialah untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa sunat. Kerana apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Abi Dawud, iaitulah tatkala Ibn Abbas meriwayatkan bila mana Nabi SAW sampai ke Madinah, maka Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi, bertanya kepada mereka, mengapa mereka berpuasa pada hari itu? Lalu mereka mengatakan bahawa kami berpuasa hari ini adalah kerana hari ini adalah hari yang mulia. Hari Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabinya, Nabi Allah Musa alaihi salam, daripada dikejar oleh Firaun, menyelamatkan Nabi Musa sehinggalah Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada ancaman dan kejahatan yang dilakukan oleh Firaun. Maka Nabi SAW bersabda, maka aku umatku lebih layak untuk mengingati apa yang telah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam berbanding dengan kamu wahai orang Yahudi. Maka Nabi SAW telah mengharapkan ataupun menggalakkan sahabat-sahabat Nabi supaya berpuasa pada hari tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah dalam kitab
kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kelebihan puasa Arafah dan juga puasa hari yang ke-10 dan 9 Muharram. 10 dan juga hari yang ke-9 dalam bulan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, katanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasa hari Arafah. Ya Rasulullah, apa dia kelebihan hari Arafah? Puasa hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad yukaffiru as-sanah al-madiyah wal-baqiyah." Aku mengharapkan puasa 10 Muharram ini, hari Ashura ini, ia boleh menghapuskan dosa-dosamu yang kecil pada tahun yang datang dan dosa yang kecil pada tahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi juga menggalakkan supaya kita berpuasa 9 Muharram. Mengapa? Sebab Nabi SAW dalam banyak hadisnya banyak memberikan peringatan kepada kita supaya muamalah kita, kepribadian kita, keterampilan kita, dia berbeza dengan orang Yahudi. Dia berbeza dari segi amalan, pengamalan dan sebagainya, penghayatan dan sebagainya. Kalau orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, maka untuk membezakan, kata Nabi, mana untuk membezakan amalan orang Yahudi itu dengan amalan orang Islam, puasa 10 dan juga puasa 9. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kata Nabi, kalaulah aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 dalam bulan Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada inilah para ulama mengatakan bahawasanya disunatkan juga kita berpuasa pada hari yang ke-9 di samping hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Mengapa tuan-tuan? Tadi kita dah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi, kalau mengapa orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Dan memang 10 Muharram ini adalah hari yang memang Allah Ta'ala berkati. Banyak riwayat, tapi riwayat yang sebahagian yang adalah riwayat yang dhaif. Yang Allah ada riwayat yang mengatakan diciptakan sekian-sekian pada 10 Muharram dan sebagainya. Cuma tadi riwayat Imam Tirmidzi tadi menceritakan bahawasanya sebab orang Yahudi berpuasa 10 Muharram ialah kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman bersamanya di kalangan Bani Israel daripada dikejar oleh Fir'aun dan orang-orang yang mengejar. Tuan-tuan, dalam surah Yunus, cerita Nabi Musa alaihi salam ni banyak sebut dalam Al-Quran. Antara Nabi yang banyak Allah Ta'ala sebut ceritanya secara berasingan, berperingkat-peringkat banyak dalam surah ialah dalam surah-surah dalam Al-Quran ialah cerita tentang Nabi Musa AS. Cerita tentang Nabi Musa. Dalam Al-Quran itu sendiri 1/3 daripada Al-Quran ialah cerita umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Satu, ia memberikan pengajaran kepada kita bahawasanya aspek penceritaan ini ia adalah merupakan salah satu daripada uslub yang paling baik untuk memberikan pentarbian kepada manusia. Kan? Cerita secara tidak langsung, bila kita cerita sesuatu cerita, dia akan meresap ke dalam diri kita untuk kita menghayati. Kalau cerita baik itu untuk kita mengikuti dan menghayatinya. Kalau cerita yang tidak baik, kita menghindarkan diri daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita perlu fahami bila kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, ia bukan hanya sekadar kisah. Seperti mana kita baca kisah-kisah dalam cerita-cerita komik, dalam cerita-cerita kisah-kisah dan sebagainya, dalam buku-buku cerita. Tak. Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala sebut cerita ini dalam Al-Quranul Karim, ia bukan sekadar untuk kita mendengar cerita nabi-nabi yang terdahulu. Ia lebih daripada itu, ialah untuk kita mengambil pengajaran daripada cerita tersebut. Bila Allah Subhanahu wa taala datang cerita Nabi Musa alaihi salam,
salah satu sosok pribadi yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Nabi Harun, yang juga merupakan keluarga daripada Nabi Musa alaihi salam. Dia ada satu pribadi yang lain, pribadi yang berlawanan dengan pribadi Nabi Musa alaihi salam, itulah orang-orang yang jahat. Fir'aun, Qarun, Haman yang sezaman dengannya, yang merupakan orang yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Bila kita baca cerita Nabi Musa alaihi salam, ia bukan sekadar cerita Fir'aun yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ia adalah satu simbolik kepada pribadi yang jahat, yang diberikan tampuk kepimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang angkuh dan sombong sehingga dia mengaku menjadi Tuhan. Itu sosok tubuh yang satu. Yang keduanya yang bersama dengan Fir'aun Nabiullah ialah Haman, golongan menteri yang membantu Fir'aun, yang menggunakan jawatan yang dia ada untuk melawan Nabi Musa AS. Sosok tubuh yang ketiga ialah Qarun. Qarun ialah hartawan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah. Digunakan kekayaan itu untuk membantu Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa AS. Ini adalah cerita-cerita yang perlu kita ambil pengajaran, dan perkara ini berlaku di sepanjang zaman. Perkara ini berlaku di sepanjang zaman supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Saya ambil petikan daripada surah Yunus supaya kita dapat gambaran sikit macam mana cerita Nabi Musa AS. Allah Ta'ala rakam kembali dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun banyak terdapat dalam beberapa versi, dalam beberapa surah daripada Al-Quran Al-Karim, dalam ayat yang berbeza-beza, yang masing-masing memberikan pengajaran mengikut situasi masing-masing yang perlu kita kepada penghayatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, surah Yunus ayat yang ke-87. Wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'aluu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Allah Ta'ala berfirman, sebahagian daripada episod kehidupan Nabi Musa AS, kami wahyukan kepada Nabi Musa AS dan saudaranya Nabi Harun. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Nabi Musa dan juga saudaranya Nabi Harun, dan tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan, supaya Nabi Musa dan Nabi Harun menempatkan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Musa AS di kalangan Bani Israel, menjadikan Mesir ini sebagai satu tempat untuk mendirikan rumah mereka. Waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah-rumah mereka ini, kamu ini, sebagai tempat kiblat untuk menghadap salat. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan berita gembira kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya pergi ke negeri Mesir, berdakwah kepada orang-orang yang
berada di Mesir berdakwah kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang tidak beriman bersama dengan Fir'aun. Kalau kita baca dalam beberapa kisah dalam surah-surah dalam Al-Quran Al-Karim, bila Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa supaya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan kepadanya dengan bantuan saudaranya Nabi Harun AS. Allah Ta'ala berkenankan dan Nabi Harun menjadi orang yang bersama dengan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun yang berada di Mesir pada waktu itu. Tuan-tuan, Mesir dia sejarah lama. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran ini, pemerintahannya bersilih ganti antara satu sama lain. Bila kita baca surah Yusuf, Nabi Yusuf AS duduk di Mesir juga. Istilah yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran Al-Karim, istilah raja itu Malik. Istilah dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Yusuf, istilah yang Allah Ta'ala guna ialah Malik. Malik dia raja. Maknanya pada zaman Nabi Yusuf AS, raja itu ialah daripada golongan orang Arab yang memerintah pada waktu itu, yang mana Nabi Yusuf juga adalah salah seorang menterinya yang nanti menjadi menteri kewangan. Selepas beberapa ketika berlakunya perpindahan kekuasaan ini kepada, selepas itulah barulah Mesir ini diperintah oleh Fir'aun. Fir'aun ini dia adalah laqab ni macam jawatan. Kalau kita sebut raja, raja sultan itu adalah gelaran. Fir'aun pun begitu. Fir'aun itu adalah gelaran kepada raja yang memerintah Mesir pada waktu itu. Dan namanya banyak. Dan Fir'aun itu pun banyak. Ramai. Mati Fir'aun ni, diganti oleh Fir'aun ni, diganti oleh Fir'aun ni. Banyak. Selain itu, ada beberapa pertikaian. Siapakah Fir'aun yang di zaman Musa itu? Adakah dia Ramses ni, Ramses 1, Ramses 2 dan sebagainya. Tapi itu adalah Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Tapi yang pastinya dalam Quran nanti kita akan dapat pastikan siapakah Fir'aun yang sebenarnya bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di akhir tadi. Bila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa AS supaya berdakwah kepada Fir'aun, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya perhiasan-perhiasan, harta benda yang banyak dalam kehidupan di dunia ini. Mereka gunakan kekayaan mereka ini liyudillu an sabilik, untuk menyesatkan manusia daripada jalan-Mu wahai Tuhan. Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, Engkau binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim, Engkau menterikanlah hati mereka wahai Tuhan. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Mereka tidak akan beriman, kata Nabi Musa, sehinggalah mereka melihat azab yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang boleh imagine macam mana Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Segala kekuatan yang ada pada Fir'aun, segala kekayaan dan sebagainya. Nabi Musa datang bawa mulut, dibantu oleh Nabi Harun AS. Dan itulah situasi yang dihadapi oleh Nabi Musa. Sehingga ada sekali tidak ada dah kekuatan yang boleh dimohon pertolongan, melainkan Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberikan bantuan kepada baginda. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Allah Taala jawab, wahai Musa, doamu telah dimustajabkan oleh Allah. Fastaqima, engkau hendaklah istiqamah di atas jalan ini. Teruskan dakwahmu, teruskan mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Engkau jangan pula terikut dengan jalan-jalan orang yang tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Allah Taala perintah kepada Nabi Musa, tuan-tuan, cabaran manusia dalam berdakwah ni cabaran dia besar. Satu, bila berdakwah dengan orang yang tidak mahu menerima dakwah. Yang kedua, bukan sekadar tidak mahu menerima dakwah, tetapi memberikan ancaman kepada pendakwah tersebut. Dalam keadaan pendakwah tidak mampu untuk
melakukan apa dengan segala kekuasaan yang dia ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila berlaku situasi yang seperti itu, itu orang yang akan collapse nanti. Kan? Satu, sebab apa? Sebab dia surrender. Tidak boleh nak meneruskan. Yang kedua, ditimbangi juga ada juga orang yang bukan sekadar collapse, tapi dia mengikut. Dia dah kembali ke sana. Kembali kepada oppositnya. Sepatutnya dia dakwah kepada orang yang engkar kepada Allah. Akhir sekali dia bersama dengan orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berpesan kepada Nabi Musa alaihi salam istiqamah dalam mengajak manusia pada jalan Allah. Apa kita boleh ambil pengajaran dalam dakwah ni? Dia punya hasil bukan ukuran Tuhan. Dakwah ni yang diukur oleh Allah ialah sejauh manakah dakwah yang dilakukan itu ikhlas kerana Allah. Sebab ini cabaran kepada kita. Kita nak jemput orang-orang Nicholas Sylvester, orang-orang yang sebelum kita jemput Brother Lim Joyce lepas dapat anugerah Hijrah dekat Selangor bawah ni. Orang-orang ni baru masuk Islam, tetapi dari segi dakwah mereka ni lebih hebat daripada kita. Mereka pergi ke sana, mereka pergi ke sini, mereka pergi ke sini. Untuk apa? Untuk mengajak manusia pada jalan Allah. Kita daripada lahir sampai sekarang, berapa kali kita ajak orang untuk masuk Islam? Berapa kali kita pernah berdakwah kepada orang supaya memperkenalkan kepada mereka Islam yang sebenar? Itu cabaran kita. Kadang-kadang kita sepatutnya rasa tercabar benda. Kita dah lahir dalam Islam, tapi kita tak ada sesuatu saham kita untuk Islam. Belum kita tanya berapa orang dah masukkan Islam? Kan? Ayat lagi kan? Nak sebutkan sini bahawa saja dia punya rizal tu bukan itu persoalan. Allah Ta'ala tak tanya dalam selama mana engkau berdakwah pada Allah, berapa orang boleh masukkan dalam Islam. Boleh engkau ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ditanya oleh Allah, sejauh mana tugas yang pernah kita lakukan untuk mengajak manusia pada jalan Allah. Semua ini perlu lakukan. Setiap daripada kita perlu lakukan perkara ini. Kalaulah rizal itu yang menjadi apa yang diukur oleh Allah, nescaya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi itu bukan. Itu bukan ukuran. Ukuran Allah ialah sejauh mana apa yang kita telah lakukan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dalam jalan dakwah, berhadapan dengan berbagai rintangan. Sebab itulah Nabi Musa di antara salah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ulul azmi di kalangan para rasul alaihi salam. Nabi Musa dakwah dalam singkat jalan, singkat ceritanya dalam kisah-kisah lain disebut bila Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun tak ilmu sehingga berlaku macam-macam. Nabi Musa ada tunjuk mukjizat ke Nabi Fir'aun, pula kata Nabi Musa pula ahli sihir dan sebagainya, sehingga berlaku macam-macam. Sehingga akhir sekali berlaku dalam satu perhimpunan yang besar, dikumpulkan semua ahli sihir di kalangan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam pun menunjukkan mukjizatnya sehingga semua ahli sihir di kalangan yang ada bersama dengan Fir'aun itu masuk dalam Islam. Ada sekali Fir'aun tidak ada jalan yang lain melainkan jalan ialah untuk bunuh hendak. Itu saja. Itu adalah cara orang-orang yang terdahulu sampai akhir zaman. Bila dah tak ada hujah nak berhadapan dengan orang yang membawa kebenaran, jalan yang terakhir ialah bunuh. Yang terakhir bunuh. Bila Fir'aun dah ambil tindakan untuk membunuh Nabi Musa AS, Allah Ta'ala telah memantapkan Nabi Musa AS dengan orang yang beriman bersama dengannya meninggalkan negeri Mesir. Meninggalkan negeri Mesir. Dan masa pergi dekat Gaza itu, perjalanan daripada Mesir melalui Sinai nak masuk
nak melintasi terusan Suez, terusan yang dilintasi oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya laut. Kalau kita imagine suasana masa itu, ia adalah padang pasir yang kontan, kan? Perjalanan yang sangat susah. Kita pergi naik van tu jauh dan juga tengok batu-batu, pasir-pasir dan sebagainya. Dan inilah yang dilalui oleh Nabi Musa. Perjalanan ini, jalan yang dilalui oleh para Nabi alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala perintahkan supaya meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir, lalu Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya meninggalkan Mesir. Allah Ta'ala akan kembali dalam ayat yang ke-90 dalam surah Yunus ini. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu bila Nabi Musa lari meninggalkan Mesir bersama dengan para pengikutnya sampai dekat laut tersebut. Sampai dekat laut apa yang kita bayar. Dan pada waktu itu Nabi Musa dah berhadapan dengan laut. Belakangnya adalah Fir'aun dan orang-orang yang mengejar kuncu-kuncu Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain mengilhamkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya menggunakan tongkat yang merupakan mukjizat kepada Nabi Musa supaya menutup laut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan laut itu yang dalam itu terbelah, kan? Dan boleh dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikut. Kataudil azim dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, kita boleh imagine laut itu terbelah dan baki air yang ada di tepi tempat dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikutnya seperti gunung yang besar. Kita boleh imagine kita lalu di sebalik dua gunung. Gunung itu ialah air dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Kalau ikut ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan yang sepatutnya bawah lapis ke laut, biasanya kalau laut yang orang panggil basah, dia akan melekat-lekat dengan selut, tetapi Allah Ta'ala jadikan ia kering dan boleh dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut, dapat melintasi laut tersebut. Allah Ta'ala sebut wajawazna bi bani Israil al-bahr, kami telah menyeberangkan, melintasi Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sehingga boleh melempasi tebing laut yang seberang sana. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya dalam keadaan ingin melakukan perbuatan yang jahat dan permusuhan yang sangat besar. Hatta idza adrakahul gharq. Dalam ayat yang lain, sambungan daripada ayat lain, Allah Ta'ala akan cerita ini. Waktu Nabi Musa alaihissalam, kita imagine laut macam ni, luasnya. Nabi Musa di seberang ini dan tembok seberang ini. Allah Ta'ala terbelahkan laut itu. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya lalu menyeberangi sampai ke seberang laut ini. Bila Nabi Musa dah berada di seberang, di tembok seberang sana ataupun di tebing seberang sana, Fir'aun dan pada tenteranya berada di tengah laut mengikuti jalan yang dilalui oleh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Waktu Fir'aun berada di tengah laut tersebut dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Musa alaihissalam berada di tebing seberang sana, Allah Ta'ala tangkap kembali laut tersebut. Lalu Allah Ta'ala rakam hatta idza adrakahul gharq, sehinggalah apabila Fir'aun telah berada dalam lemas. Adrakahul gharq. Cantik Allah Ta'ala guna ayat yang bukan Fir'aun